Boleh dengar suara saya? Boleh, Sir. Boleh, Sir. Okey, alhamdulillah. Sekarang ni ada 40 pelajar yang dah masuk. Ha? Kita tunggu seminit dua lagi. Okay, saya rasa kita boleh mula. 10.32 dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita mulakan kuliah kita pada pagi ini dengan bacaan nombor kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, pertamanya terima kasih pada semua pelajar yang hadir pada pagi ini. Ya. Saya doakan semoga semua pelajar diberi kesihatan yang baik. InsyaAllah. Dipermudahkan urusan pada hari ini dan seterusnya. Saya dapat cuti 1 minggu, 7 hari disebabkan COVID positif lah. Sekarang ni hari yang kelima dan semakin pulih insyaAllah, semakin sihat. Suara saja masih lagi rasa perit-perit, yang lain-lain tu semakin okey lah. Yang seterusnya, saya mungkin tunjuk dulu sekejap ya, aktiviti pada minggu ni dan juga aktiviti yang akan datang lah. Okay, kalau kita rujuk kepada WhatsApp group DUM 112302P,
saya dah share dua perkara lah. Yang pertamanya ni adalah list of activity this week lah. Di mana kita perlu habiskan chapter 2.2 yang kita bincang sebelum ni. Dan yang ketiganya kita kena masuk 2.3 technique of differentiation, chain rule, product rule, question rule and so on. Jadi hari ni saya punya target ialah saya nak habiskan ya chapter 2.1 dengan 2.2 yang saya tinggalkan dahulu lah. Kalau ada masa baru kita pergi kepada technique of differentiation. Teknik untuk menyelesaikan pembeza menggunakan chain rule, product rule, question rule. Chain rule ialah petua rantai. Produk, petua hasil darab dan hasil bahagi itu question rule. Yang kedua, saya juga share dalam WhatsApp group kita, yakni test DUM 1123 pada 6 April. Pukul 8 hingga pukul 9.45 malam menggunakan sistem UDAS. Subtopik daripada 1.1 hingga 2.2.2, maksudnya yang kita nak habiskan hari ni lah, insyaAllah. Weightage yang kita akan ambil adalah sebanyak 20%, maksudnya 40 markah. Besar tu. Ya, besar tu. Kita kena buat sedikit kata diri sendiri punya muhasabah diri lah. Buat masa sekarang ni mungkin masing-masing hanya buat quiz. Bagi contoh quiz. Quiz mungkin 3 markah ataupun 4 markah. Daripada quiz tersebut, sebenarnya kita jangan frust kalau kita ada masalah. Sebab dia masih lagi melibatkan 4 markah. Dan pelajar masih lagi ada 96 markah contohnya. Banyak lagi benda yang perlu dibuat. Dalam sistem UMP, sistem semester ni, pengiraan markah total tu bergantung kepada semua aktiviti. Quiz 1, quiz 2, quiz 3, quiz 4. Test, assignment dan final. Total up dia akan menghasilkan 100. Sebab tu dalam sistem semester ni, pelajar mesti sentiasa tumpu pada semua aspek penilaian, sama ada kuis, test dan sebagainya. Pelajar yang baik biasanya pelajar yang dia sentiasa buat kaji, buat latihan dan sebagainya. Kalau matematik lah, matematik ni formula dia mudah. Datang kuliah, buat latihan, sujud syukur. Dia tak boleh terus sujud syukur ataupun redha je. Dia kena buat latihan, datang kuliah. Yang tu perkara yang wajib lah bagi manusia-manusia biasa seperti kita lah. Kalau manusia yang gifted, maksudnya tengok saja dia boleh faham, boleh hadam, boleh ingat, yang tu lain. Dan adakah dalam kelas kita ni yang seramai 58 orang ni ada yang bersifat sebegitulah. Kalau ada, alhamdulillah. Tapi kalau tak ada, saya assume pemikiran awak sama dengan saya dulu juga. Datang kuliah, buat latihan untuk kita faham. Baru kita boleh hadam apa yang kita belajar. Okay, itu fasa pertama tentang apa perlu awak buat pada minggu ni. Dan sedikit komen daripada saya lah. Saya nak pergi kepada silibus kita. Okey. Dalam silibus kita, saya berhenti setakat ni kalau tak silap Dan saya minta pelajar cuba selesaikan sebelum ni lah. Berdasarkan jadual yang diberi. Baik, saya tunjuk balik jadual. Mana jadual? Dalam minggu lepas, kita bermula dengan derivatif menggunakan first principle. Bila sebut saja first principle, pelajar kena guna rumus ni. F prime X
equal to limit fx plus h minus fx over h. Dan kalau pelajar ni, kalau soalan tu kata by solve uh, y prime by using first principle. Kalau pelajar tak apply menggunakan rumus ni, pelajar tak akan dapat markah penuh. Walaupun jawapan akhir sama, pelajar akan dapat jawapan akhir saja. Itu pentingnya kalau soalan tu kata by using first principle. Yang keduanya, saya pergi kepada macam mana kita menyelesaikan derivatif merujuk kepada table. Saya tak save rumus tu. Okey, saya save pada file lain ya. Maksudnya table yang saya share sebelum ni, pelajar sepatutnya kena hafal dahulu. Dan kita mudahlah untuk menyelesaikanlah. Ya? Okey. Ni antara slide yang saya tinggalkan sebelum ni lah. Okey. Cuba tengok sini sekejap. Katakan kita nak selesaikan yang ni. Differentiate the following function. Katakan kita menggunakan table yang diberikan sebelum ni. Y prime sama dengan, siapa boleh ingat? Petua kuasa, x to the power n. Jadi 3 x kuasa, 3 tolak 1, 2. Dan satu lagi, 4x, dia akan menghasilkan nilai 4. Ya. Okey, seterusnya B. B ni nampak rumit. Tapi sebenarnya pelajar perlu ringkaskan dulu persamaan 2, x to the power minus 1. Next, x to the power minus 3 plus 6x. Y prime. Saya bagi masa pelajar cuba sekejap. Ini petua kuasa ya. Biasanya 2 ni kita tak kacau. Kita bezakan negatif 1 ni. Negatif 1 x. Negatif 1 tolak 1. Negatif 2. Begitu juga negatif 3 ni kita tak kacau. Kita bezakan x kuasa negatif 3. Negatif 3, negatif 3 tolak 1, negatif 4. Tambah 6 lah. Dan baru kita ringkaskan negatif 2, x kuasa 2. Ini kalau kita jadikan kuasa positif, kita letak bawah lah. 3, 3, 9, jadi negatif-negatif positif. 9 bagi x to the power 4. Dan akhir sekali 6. Selesai. Itu kita selesaikan A dan B lah. Okey, setakat ni masa-masa boleh faham? Boleh? Boleh. Boleh, sir. Okey, cuba. C. Yang ni 4. Kalau Z kuasa 3, 3 Z kuasa 2 talak 5. Saya saja je tak terus supaya kita menggunakan petua paling asas dahulu. Z kuasa 2. 2Z kuasa 1. Perhatikan macam mana saya menulis 2 dengan Z. Kalau Z, saya boleh Z dan ada bar tengah-tengah tu supaya nak membezakan dengan 2. Kalau sekiranya dalam penulisan pun awak ada masalah nak bezakan Z dengan 2,
awak akan ada masalah sepanjang hayat lah. Okay, next. 4 log Z. Yang ni based kepada apa ni, table tu. Kalau log, dia akan menghasilkan 1/Z. Dan baru kita boleh ringkaskan. 12 Z kuasa 2. 10 Z darab 4 bagi Z ataupun Z kuasa negatif 1. Tak kisah. Okey, seterusnya. Y prime. Ni refutable lagi masih lagi refutable. Sana. 3. Kalau kita bezakan eksponen X, ada 2 step. Kalau beza eksponen, salin balik, beza dalam. Salin balik apa dah? Salin balik keseluruhan. Beza dalam, beza X 1. Jadi tak perlu tulis lah. Itu hasil dia. Dan seterusnya, ada nak masuk ya. Okey, dah masuk dah. Muhammad Khairul Azfar. Baru join ya. Macam mana nak bezakan exponential minus X? Pun 2 step. 1, salin balik. Yang kedua ialah beza dalam. Beza negatif X. Negatif 1 letak depan. Sebab tu last answer 3 eksponen X tolak eksponen negatif X. Okay, boleh ingat? Okey, seterusnya. Kalau pelajar ingat balik untuk trigo, saya sebut berapa step kalau untuk trigo? 3 step. 3 step. Step yang pertama ialah beza trigo, salin balik, beza dalam. Boleh tulis? Beza trigo, salin balik, beza dalam. Cuba tengok. Cuba tengok sign parti. Beza sign, beza trigo, beza sign, itu step yang pertama. Cos. Salin balik, 4T. Dan kalau kita beza dalam, beza 4T apa dah? 4. Berada di mana? Di depan. Tengok. Semula. Sekadar. Semula. Saya tunjuk sekali lagi. 3 step. Beza trigo, beza sign maksud saya, akan menghasilkan cos. Salin balik. Salin beza balik 4T tu. Dan beza dalam, beza 4T, 4. Jadi 4 berada di depan. Tu. Okey, untuk kes yang sebutan kedua ni, 3 ni, jangan kacau saya lah. Saya guna istilah, jangan kacau saya. Kita bezakan cos 2T. 3 sebagai perkali. Okey, 3 step. Beza cos. Negative sign. Salin balik, 2T. Beza dalam, 2T. 2. Tapi, jangan sekali-kali 2T darab 2. Sebab 2 ni adalah hasil darab keseluruhan. Jadi di sini, cuba tengok 4 cos 4T. Siap. 2 ni ialah perkali bagi sin. 2 darab 3, 6. Jadi negatif 6 sin 2T. Tu. Ni kita akan fahamkan lebih detail lagi bila kita buat banyak latihan. Ya. Okey, cuba tengok F. Saya tunggu sekejap. Kita bandingkan jawapan. Okey, buat dulu. Okey, pelajar, perasan tak? Dalam kita belajar ni,
kita tak ada sesi tutorial. Ha? Sesi tutorial bagi subjek ni DUM 1123, kita embedded terus dalam sesi kuliah. Sebab tu ni salah satu contohlah sesi tutorial awal di mana daripada sini pelajar boleh tengok dalam kalam kita soalan-soalan tutorial. Pelajar boleh selesaikan soalan tu untuk siap sebagai persiapan masa ujian nantilah, sebelum ujian nanti. Buat. Yang bagusnya sesi tutorial tu, soalan tutorial tu dah ada jawapan. Mengapa? Sebab memang kita design supaya memudahkan pelajar. Jangan tak buat. Sebab tu saya kata tadi di awal-awal kuliah kita tadi, matematik ni mudah tapi dengan syarat hadir kuliah, buat latihan. InsyaAllah adalah sinar. Okey, sambung lagi. F. Okey, tengok 3, saya guna istilah jangan kacau saya. Jadikan dia perkali. 3 step, beza sign, cos. Salin balik, 5x. Beza dalam, 5x. 5 kan? Jadi letak depan. Okey. Exponential. 2 step. Salin balik. Lepas tu beza dalam, beza 4x. 4. Sebab tu dah sasa 5 darab 3, 15. Cos 5x tambah 8 eksponen 4x. Setakat tu boleh terima. Okey, sekarang ni dah pukul 10.51, 20 minit dah kita cuba bincang soalan dan slide. Jadi, kalau kita perhatikan slide seterusnya, mungkin saya tak buat keseluruhan, saya hanya pilih saja dan saya nak pelajar cuba. C, F, G. C, F, G. C, F, G. Okey, cuba ke? Okey, ni pun saya dah share sebenarnya modul yang kita gunakan dalam soalan-soalan modul yang kita gunakan dalam pembelajaran DUM 1123 ni. Okey, pelajar boleh snap gambar macam mana nak kecilkan sikit? Okey. Okey, ambil gambar. Terlalu kecil kalau saya. Ambil 2 kalilah, saya besarkan lagi gambar. Okey, ambil yang first part dulu. Tak nampak lagi? Okey, ambil gambar dulu. Ambil yang first part dulu
Okay, 3 goes. Oh. Okey. Ambil gambar yang kedua lah. Okey, soalan antara contoh soalan yang saya tanya tadi ialah tangent. Kalau kita rujuk di sini tangent, pelajar perasan sini, ni, nampak tak? Yang saya gerakkan curve ni, tangent, beza akan menghasilkan secant x squared. Okey dah? Saya pergi kepada nota balik. Okey, kita cuba selesaikan C y prime. Kalau tengok eksponen negatif 7x, ada exponential ni 2 step. Satu, apa dah? Salin balik. Salin balik the whole thing. Yang kedua, beza dalam. Beza negatif 7x, negatif 7. Jadi dia akan masukkan negatif 7, exponential negatif 7x. Jadi orang kata learning by doing lah. Belajar melalui amalan kita ataupun latihan yang kita buat. F y equal to exponent x over 2 y prime. Okey, salin balik. Beza dalam. Beza x over 2. Negatif, positif setengah. Dan last answer adalah setengah exponent x over 2. Ya. G. Tengok G. Y prime. Bila trigo ada berapa step? 3 step. 3 step. Nah ni, 3 step. Step pertama ialah beza tangent. Beza tangent, saya tunjuk tadi, dia akan menghasilkan secant square. Kalau x lah. Itu yang pertama. Saya kena tulis bagi, okey saya padam dulu. Supaya nampak. Okey. G, y prime. Beza tangent, secant kuasa 2. Salin balik, 3x tolak 2. Beza dalam, beza 3x tolak 2, 3. Beza negatif 2, sifar. Jadi 3 je lah. Tapi 3 ni jangan darab dengan nilai ni. Jadikan perkali dia 3 secant kuasa 2, 3x tolak 2. Yang ni adalah exercise yang perlu awak buat lah. Begitu juga ada exercise yang kedua. Jadi kalau kita tengok dalam test nanti dia akan cover satu. Sekejap saya minum air sekejap. Okey, dalam test nanti dia akan cover 1.1 sehingga 2.2.2. Apa maksud? Dia akan cover daripada topik yang pertama dahulu, yang ni limit, sehingga continuous. Lepas tu dia masuk 2.0. 2.0 ialah basic differentiation dan selesaikan menggunakan first principle. Dan 2.2 ni ialah yang kita sedang belajar ni. Ini kita sedang belajar. Jadi soal ini adalah contoh-contoh soalan lah. Ada call masuk 2 kali, kedua ya call. Kita rehat sekejap 2 minit. Okay? Boleh, sir.
Okey, kita sambung balik ya. Minta maaf ada gangguan tadi sekejap. Hmm. Okey. Setakat pagi ni, kalau ikutkan, saya dah masuk 2.1, 2.2. 2.2 yang pertama ialah 2.2.1 first principle, kita dah bincang minggu lepas, dan hari ni kita habiskan using apa ni, find the derivative of function by using table of differentiation. Yang ni pun kita dah cover lah. Walaupun saya sebut step untuk exponential ada 2, salib balik, beza dalam. Step untuk solve trigo ada 3, beza trigo, salin balik, beza dalam. Tapi itu adalah satu teknik sahaja. Teknik macam mana kita nak menyelesaikan masalah. Dia berbeza di kalangan tenaga pengajar. Masa awak belajar tingkatan 4, tingkatan 5 pun dulu, macam itulah. Dan cikgu akan cuba memperkenal teknik supaya pelajar ni mudah untuk menyelesaikan masalah. Dan masalah tu sebenarnya boleh diselesaikan secara amnya menggunakan first principle. Itu very basic. Dan teknik yang saya sebut saja tadi itulah teknik-teknik untuk memudahkan penyelesaian dan tidak melakukan kesilapan. Okey, pagi ni saya akan masuk sedikit teknik of differentiation. Mungkin saya masuk yang pertama. Chain rule, petua rantai. Petua rantai. Okey, sekarang ni. Kita tengok revolusi penyelesaian sebagai contoh. Y sama dengan X kuasa 6. Dan ilmu yang awak ada sekarang ni ialah Y prime adalah daripada 6, X, 6 tolak 1 jadi 5. Yang ni straightforward. Straightforward. Kalau sekiranya pelajar jumpa sebegini, ini teknik sajalah, pelajar boleh kembangkan dahulu. Dan pelajar boleh bezakan selepas kita buat kembangan. Maksudnya, kita expand x plus 1 to the square akan menghasilkan x squared plus 2x plus 1. Dan kita differentiate x squared akan menghasilkan 2x. Dan differentiate 2x akan menghasilkan 2. Settle. Tapi macam mana kalau kita nak menyelesaikan A? Y equal to 4x plus 1 to the power 6. Yang ni kita sebut ni adalah petua kuasa. Tapi kita terpaksa menggunakan chain rule. Ini contoh mudah yang cikgu awak selesaikan dahulu. Dia buat macam mana? Dia apply petua kuasa. Dia tak ubah sebutan ni. Tapi 6 tolak 1, 5. Tapi bezanya dia sebut beza dalam.
Apa dia? Beza 4x tambah 1, 4. Plus answer 24, 4x tambah 1. Sebenarnya, apa yang awak belajar dahulu, darab 4 ni, berdasarkan yang perkataan kita kata tadi, beza dalam. Itu adalah sebenarnya dari istilah cenderung. Istilah cenderung. Istilah cenderung wujud untuk menggabungkan penyelesaian yang melibatkan sekiranya pemboleh ubah X tadi bukannya X sahaja. Dia adalah melibatkan selain daripada X. Sebab tu, cara saya sebut tadi ialah beza dalam. Salin balik, beza dalam. Kalau sekiranya apa ni, trigonometri, trigo, salin balik, beza dalam. Itu yang sebenarnya berlaku. Okey, kita tengok kes-kes yang rumit. Yang memang tak boleh awak selesaikan menggunakan ilmu yang awak belajar sebelum ni. Kuasa yang besar, hasil darab dua sebutan, hasil darab dua sebutan, hasil bahagi dua sebutan. Yang ni akan timbul petua dia. Satu, solving by using chain rule. Yang kedua, product rule. Yang ketiga, question rule. Kita pergi satu-satu. Saya masa sikit lagi. Saya nak habiskan chain rule saja, lepas tu kita rehat dan sambung kuliah berikutnya lah. Okey, teknik of differentiation yang pertama kita namakan sebagai chain rule. If y equal to fu and u equal to jx, then dy dx actually kita boleh tulis dy dx. Dan kita introduce satu yang sama, pemboleh ubah. Kalau u jadi du times du dx. Contoh dy dx. Kita buat macam tu. Ambil yang originality dari dy, lepas tu dx di sini. Kalau sekiranya awak terfikir u sebagai penyambung dia, jadi du du. Kalau sekiranya dy dx, awak terfikir z sebagai penyambung, dz dz. Itu maksud saya. Dan ni adalah rumus bagi chain rule. Chain rule. Okey, pelajar tengok je ni. Saya tunjuk satu kaedah yang mudah lah. Y equal to 3x plus 5 to the power 5. Cuba tengok. Let U sama dengan 3x tambah 5. Katakan kita ambil di dalam ni 3x tambah 5. Then Y itu berubah menjadi apa? U kuasa 5. Betul terima? U dengan X. Pelajar dapatkan saja beza U terhadap X. Menghasilkan 3. Y dengan U. Dapatkan dy dengan du. Menghasilkan 5U kuasa 4. Soalan dia, Y dengan X jadi, therefore, dy dx yang kita nak cari ni, kita apply yang chain rule tadi. Dy dx. Apa pun boleh ubah yang awak perkenalkan U. Automatically, du, du. Dy du, sini. 5U kuasa 4. Du dx sini 3. Dan bila kita selesaikan 15 U kuasa 4 dan U kita tahu mana ni kan, jadi 15 U 3x tambah 5 kuasa 4. Tengok
Ni yang dimaksudkan sebagai cero. Kita perkenalkan satu pemboleh ubah, let's say U, dan Y tadi berubah menjadi U kuasa 5. Cuba awak ingat balik. Macam mana saya menggunakan petua kuasa secara direct. Okey, kita guna petua kuasa. 5 nx to the power n tak 1 kan? Kita salin balik dulu. 5 tak 1, 4. Soalan dia, beza dalam. Yang saya masukkan sebagai cero. Beza dalam 3x tambah 5 ni, 3. Dia akan masukkan 15. 3x tambah 5 kuasa 4. Pelajar perasan tak? Ni, bahagian ni, petua kuasa darab dengan 3. Dia ni adalah sebenarnya, macam ni. Yang ni, petua kuasa darab dengan chain rule. Itu adalah sebenarnya kita dah apply chain rule sebelum ni. Di mana bila saya sebut beza dalam tu merujuk kepada chain rule di mana kita bezakan 3x tambah 5 tu menghasilkan 3. Tengok. Di mana penggunaan tu berlakulah. Okey. Ni dalam nota lah. U sama dengan 3x tambah 5. Y sama dengan U kuasa 5. Sama je kan? Du dx 3. Dy du 5 U kuasa 4. Dan kita gunakan persamaan dy dx sama dengan dy over dx. Tapi kita guna pemboleh ubah U. Jadi du sini, du sini. Dy du daripada sini. Du dx daripada sini. Tengok. Ganti saja dia akan menghasilkan nilai yang sama lah. Okey? Setakat ni boleh terima? Okey, B. Boleh. Saya salin soalan dulu Sedang kita nak discuss. Y sama dengan 1 tolak T kuasa setengah. C, Y sama dengan 5 sin 2X kuasa 3. Tengok. Okey, ni sama dengan apa? Y sama dengan square root 1 tolak X square. Dan biasanya kita pilih yang di dalam satu square root tu, nak mudahkan dia. Kita assume U sama dengan 1 X square. Jadi sebenarnya ni boleh ditulis sebagai 1 tolak X kuasa 2 kuasa setengah. Dan bila di sini 1 tolak X kuasa 2 sebagai U, Y berubah menjadi U kuasa setengah. Okey, U dengan X di sini. Bezakan. Negatif 2X. Y dengan U. Jadi dy du sama dengan setengah U setengah tolak 1. Di sini sebenarnya setengah tolak 1. Negatif setengah. Dan cero dy dx sama dengan, cuba tengok, ni adalah connection dia. Dy dx. Disebabkan kita guna U, du. Dy du daripada sini. Du dx dt daripada sini. Apa pula dy du dt dx ni? Betulkan. Dan masukkan dalam ni. Selesaikan. Ni kalau kita tengok negatif X. U adalah 1 tolak X kuasa 2 kuasa negatif setengah.
Ni saya tunjuk step by step supaya macam mana kita nak tunjuk. Tengok 1 tolak X kuasa 2 kuasa positif setengah. Dan di sini baru negatif X bahagi square root lah. 1 tolak X kuasa 2. Okey? Setakat tu boleh terima? Boleh? Boleh, sir. Boleh, sir. Okey, contoh yang ketiga. C 5 sin 2X kuasa 3. Saya bagi ruangan kosong. Awak cuba selesai. Okey. Cuba sekejap, saya tunggu. Okey. Kalau kita pilih U sama dengan 2X kuasa 3 du dx, kita bandingkan jawapan awal. 6 X kuasa 2. 3 darab 2, 6 kan? 3X kuasa 2. 3 darab 2 jadi 6. Berubah sekarang ni, jadi Y sama dengan 5 sin U. Dan dy terhadap du 5, kita tak kacau dia lah, coefficient. Beza sin cos salin balik u. Straightforward. Dan untuk chain rule, dy dx sama dengan dy dx, tapi kita introduce u, jadi macam itulah. Dy du kita copy saja 5 cos u time du dx 6 x squared. Dan kita tahu 5 cos u adalah 2x kuasa 3. Jangan sekali-kali awak darab 2x kuasa 3 dengan dx kuasa 2. Sebenarnya dia berada di depan. 30 x kuasa 2 cos 2x kuasa 3. Okey, kalau pelajar perhatikan slide yang disediakan tu, memang dah ada jawapan sama saja seperti yang saya tulis ni. Dan ni adalah contoh-contoh lain lah yang boleh pelajar teruskan lagi. Saya nak pilih saya nak pilih yang mudah. Apa ni? Yang kita boleh cubalah. Mungkin A, E, H. Cuba. Panduan dia ialah kalau bentuk sebegini, U adalah 2 tolak 5X. Dan Y berubah menjadi U kuasa 9.
Okey, untuk E, ni, awak pilih U ni untuk E. Saya bagi panduan saja ni. U sama dengan X tambah 4 kuasa 2. Ataupun awak boleh kembangkan lagi X kuasa 2, 4 darab 2 darab X jadi 8X, 4 kuasa 2, 16. Macam tu. Dan Y berubah menjadi sin apa? U. Jadi mudahlah bezakan sin U. Begitu juga di sini, pilih U sama dengan 7 tangent 3X. Dan Y berubah menjadi eksponen U. Jadi lebih mudah. Mungkin saya boleh tunjuk bahagian ni lah kot. Bahagian H. Kalau kita bezakan du di X 7, beza tangent secant square salin balik, tengok. Ni pun beza dalam 3. Ada 3 kan? Dan kalau Y prime ni adalah eksponen U balik. Tak ada masalah lah. Tapi di sini jangan buat silap. 7 darab 3. Jangan sekali-kali 3 darab 3. 21 secant square 3X. InsyaAllah. Ni antara petua yang dah saya tulis dah. U sama dengan 2 tambah 5X, Y sama U kuasa 9. U sama dengan X tambah 4 kuasa 2, ringkaskan dulu. Dan Y sama sin U. Begitu juga G, pilih U sama dengan 7, G pula H ya. U sama dengan 7 tangent 3X. Tapi spesialnya, dia ada chain rule dalam tu. Sebab tu kita menggunakan darab 3 jadi 21 secant 3X square. Jadi saya inilah sekarang ni pukul 11.22 dah. 52 minit kita bersiaran. Jadi saya harap pelajar fahamlah teknik penyelesaian menggunakan kaedah chain rule. Okey, kita berhenti setakat ni. Kalau perhatikan slide, contoh-contoh yang boleh diselesaikan, insya-Allah siapa-siapa yang ada masalah WhatsApp, tunjuk awak punya step dan saya akan bantulah sekiranya tak dapat jawapan. Ada pelajar yang dah WhatsApp saya, alhamdulillah. Dan ada yang belum WhatsApp lah, biasalah tu. Saya assume yang belum WhatsApp tu maksudnya dia faham lah. Yang WhatsApp, yang WhatsApp saja ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada hari Khamis, insyaAllah. Sir, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sama. Thank you, sir. 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 Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih, sir. Thank you, sir. Sama. sir. Sama.